A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zulkifli. Saya dari Kolej Islam Sultan Alam Shah. Hari ini saya akan menerangkan mengenai ibrah COVID-19 yang telah melanda di Malaysia saban tahun. Berdasarkan apa yang kita tahu, kes positif COVID-19 semakin hari semakin meningkat, dan bahkan jumlah kematian juga semakin meningkat. Ini boleh dikatakan juga dengan sifat sustainable manusia yang tidak mengambil berat tentang kesihatan. Saya akan terangkan sedikit mengenai COVID-19 dan saya akan menerangkan ibrahnya kemudian. Apabila seseorang itu dalam keadaan positif COVID-19, mereka seharusnya tidak keluar dari rumah dan menjalani kuarantin sendiri. Bahkan mungkin juga akan dibawa ke tempat-tempat kuarantin seperti di MAEPS dan sebagainya. Tetapi apabila ada individu yang bertindak untuk melawan ataupun untuk tidak patuh dengan arahan yang dikeluarkan, maka ini telah mengakibatkan kemudaratan kepada insan-insan yang lain yang masih dalam keadaan negatif. Berdasarkan apa yang saya terangkan sebentar tadi, jelas di sini sikap ambil berat dan juga saling memahami antara satu sama lain juga adalah penting dalam keadaan sekarang, kerana sekiranya kita tidak mengambil berat tentang orang lain, kita perlu juga ambil berat tentang keluarga kita. Cuba bayangkan sekiranya keluarga kita yang negatif dikhabarkan telah positif disebabkan sikap tidak bertanggungjawab individu lain. Sudah pasti kecewa, bukan? Begitu juga dengan individu-individu lain yang tidak bersalah seperti kanak-kanak, bayi dan sebagainya. Berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, ibrah yang kita dapati dalam ujian COVID-19 ini adalah sebenarnya mungkin Allah turunkan ujian ini untuk hamba-hambanya kembali kepada Allah. Kerana seperti dalam ayat Quran, wa idza asabat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka berada dalam musibah, mereka akan kembali kepada Allah. Mereka akan berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin Allah turunkan ujian ini kerana Allah melihat umat Islam pada masa ini telah jauh dan terlalu leka dengan kehidupan duniawi. Allah turunkan ujian tersebut juga mungkin untuk menyedarkan kita bahawa hidup kita bukanlah di dunia selama-lamanya, tetapi hanya sementara. Yang menanti kita di akhir kehidupan adalah yang selamanya, iaitu syurga, hidup di syurga. Bahkan apabila turun ujian ini, Allah menguji kita sama ada kita sabar ataupun tidak, dan adakah kita akan terus beramal dengan amalan yang baik ataupun tidak. Ini adalah untuk menguji keimanan seseorang juga. Ibrah yang selain itu juga, ibrah yang saya dapati dalam COVID-19 ini adalah hubungan kekeluargaan mungkin akan semakin mesra. Kerana boleh kita katakan, contohnya hubungan ibu dan bapa dengan anak-anak. Mungkin apabila semua saling sibuk bekerja, sibuk belajar, mereka tidak dapat meluangkan masa bersama. Tapi apabila COVID-19 ini menyerang Malaysia,
ramai pelajar dan juga ibu bapa terpaksa bekerja dari rumah dan belajar di rumah. Maka hubungan mereka juga semakin mesra kerana ibu bapa akan bertanyakan keadaan anak-anak dan anak-anak juga akan sering berbual dengan ibu bapa mereka. Ibrah selain itu juga, ibrah yang saya dapati adalah Rasulullah telah menerangkan adab kebersihan dalam Islam. Bahkan Abu Hurairah juga meriwayatkan Rasulullah SAW apabila bersin, baginda akan menutupi wajahnya dengan kain ataupun tangan sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ini menunjukkan kepada kita semua umat Islam bahawa Rasulullah juga mengamalkan adab bersin yang sebenar untuk menjaga kemaslahatan semuanya, iaitu untuk menjaga kesihatan dan tidak akan menjejaskan kesihatan orang lain. Maka apalah sangat usaha kita untuk menangani COVID-19 ini, dan mungkin juga kita perlu mengamalkan adab kebersihan seperti membasuh tangan sentiasa dan juga menutup mulut ketika bersin. Kesimpulan yang saya dapat katakan di sini ialah kita perlu merenung kembali apakah yang telah umat Islam kini lakukan dan sama-samalah berubah ke arah kebaikan sebelum terlambat. Dan kita juga perlulah mendoakan agar semuanya kembali seperti sedia kala. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.